Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah dan saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program Munajat Rakyat Terengganu 2.0. InsyaAllah hari Khamis ini kita akan teruskan munajat kita. Munajat Rakyat Terengganu agar Allah Ta'ala membebaskan kita daripada wabak ini insyaAllah. Ayah long kita, moktih kita, serta seluruh anak-anak muda, demang, sesiapa sahaja yang hebat-hebat, yang bijak-bijak, yang sayang kepada negeri ini, lagi sayang kepada agama, kita bincang malam ni. Malam ni masih lagi kita berbincang tentang hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang buruknya mulut. Ya. Allah Ta'ala menjadikan mulut kita ini, dengan mulut inilah manusia menjadi hebat dan menjadi mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang paling baik percakapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Wa 'amila salihan, dan beramal salih. Demikian juga negeri ini, negara, kepimpinan akan rosak, kerajaan akan runtuh, masyarakat akan musnah dengan sebab mulut. Mulut. Umat-umat di zaman dahulu Allah Ta'ala turun bala mereka kerana puncanya berasas daripada mulut. Kemudian amalan mereka yang buruk. Salah satu perkataan yang buruk yang dilarang oleh Allah ialah perkataan-perkataan laknat, perkataan kutukan, perkataan celaan, cekak, celaka, laknat. Dan malam ini itulah yang kita bincang ayat kita. Haji, Pak Man, abang, adik, kakak kita semua. Malam ni kita akan bincang satu hadis Nabi yang dibawa daripada kitab Riyadhus Salihin, bab tahrim la'ni insanin bi'ainihi aw dabbah. Bab haram kita melaknat. Bab mengharamkan laknat seorang itu kepada seseorang secara tertentu ataupun binatang. Malam ini cuba kita faham apa makna laknat. Apa makna laknat? Laknat maknanya menjauhkan kalimah yang berbentuk kutukan dan menjauhkan seseorang itu daripada rahmat. Celaka engkau. Makna celaka ni orang yang tidak ada kasih sayang Allah. Kutuk awak. Maknanya seorang yang dikutuk kerana tidak dapat rahmat daripada Allah. Laknatmu. Itu semua kalimah-kalimah yang menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Kathirun minan nas, dan ramai di kalangan manusia, la yamlikuna alsinatahum idza ma ghadabu. Tidak mampu mengawal, menguasai lidah mereka apabila mereka marah. Faisari'una bil la'n, mereka cepat-cepat dan segera bergegas ataupun gopoh sehingga melaknat orang, kutuk orang, celakamu. Kadang-kadang kita dengar anak-anak muda dia bergurau je, celaka muda hari marah. Bahkan ada juga ustaz-ustaz kita yang nak menarik perhatian pendengar, kita gunakan kalimah-kalimah, celakamu marah.
Walaupun kalimah itu mungkinan kita kalimah satu gurauan, tetapi tidak sepatutnya digunakan oleh seorang yang beriman kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala melarang kita menggunakan kalimah itu melaknat binatang. Bukan sahaja manusia. Binatang. Celaka lembu ni. Perok mengata. Memang dia lembu. Hak teruknya. Hak yang tidak jaga adab dan nilai kehidupan ialah pemilik lembu. Celaka sungguh ayam ni berok atas lambu, atas tangga rumah saya. Memang ayam. Tak boleh kita guna celaka. Itu dilarang. Dilarang kita mengutuk jamadat. Tengok kita naik motor. Tiba-tiba ada kayu tengah jalan. Membuatkan kita langgar kayu tengah jalan itu. Kita rebah, kita pun celaka kayu ni. Binatang mana pula ni mai letak kayu tengah jalan. Itu kalimah-kalimah yang tidak baik. Itu contoh. Saya sebut ni contoh saja untuk memberi faham. Tapi bukan saya mengutuk sesiapa. Itu hanya sebagai kalimah contoh. Demikian juga kita mengutuk hari. Celaka hari Rabu. Rabu ni ada sokmo. Ataupun saat, masa tahun ni Allah celaka umur tahun ni aku. Aku celaka umur tahun ni. Sebab COVID celaka umur COVID ni. Jangan kita menggunakan kalimah itu. Bahkan ada orang yang sanggup mengutuk diri dia sendiri. Celaka aku hari ni. Jangan. Ataupun anak-anak mereka. Seorang suami melaknat, mengutuk, mencelakakan isterinya, anak-anaknya. Hada amrun munkarun khatir. Ini adalah suatu perkara yang mungkar, yang dahsyat, yang berat, yang diharamkan oleh Allah, yang kadang-kadang dipandang remeh, dipandang ringan, dipandang mudah oleh ramai orang di zaman kita ini. Wajib kita buat pada daripada ini. Kerana kata Abu Zaid Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, wa man la'ana mu'minan, sesiapa yang melaknat seorang yang beriman, fahuwa kaqatlih, seperti dia membunuhnya. Orang yang membunuh akhirnya menghilangkan hubungan manfaat seseorang daripada hubungan dunia. Demikian juga orang yang mengutuk seseorang, seseolah dia memutuskan seseorang itu daripada nikmat dunia dan nikmat akhirat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan ulama kata sesiapa yang mengutuk seorang mukmin seperti dia membunuhnya, seperti iaitu pada dosanya. Tashbih pada dosanya. Orang yang mengutuk seorang yang beriman seperti orang yang membunuh pada dosanya. Dahsyat. Wa hadza azhar, inilah pendapat yang azhar, yang jelas kata para ulama. Teruknya amalan, perangai suka mencelakakan, mengutuk dan melaknat ini, kita bincang malam ni. Kita bincang satu hadis Nabi SAW daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu al-la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis rawahu Muslim. Etih kita, mang, abadin kita. Moci-moci, aji, ajah. Semua yang sentiasa follow kalam Rabbi ini. Ini kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong panjangkan, besar. Tolong panjangkan, tolong sebarkan ucapan ini. Kerana saya tidak bercakap melalui perkataan saya, tetapi saya bercakap ini punca daripada kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita didik rakyat negeri Terengganu, secara khususnya anak-anak muda, rakyat negeri Terengganu, pengguna media sosial hari ini. Jangan kita mudah sangat menggunakan jari kita mencelakakan orang, laknat seorang itu. WhatsApp kita, Allahu Akbar.
Bang, badai. Itu tak zaman sekarang. Pening tak kita? Jangan. Jangan. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu la'anun. Orang-orang yang banyak dan suka melaknat tidak boleh menjadi syufa'a, penolong-penolong, pelindung-pelindung yang akan memberi syafaat kepada orang mukmin yang lain pada hari kiamat. Dia tidak ada kelebihan ini. Wala syuhada, dan tidak boleh menjadi penyaksi, saksi bersama dengan orang yang beriman, yang ramai-ramai yang akan saksi depan Allah bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyampai risalah agama. Allahu akbar. Orang yang jadi saksi ni makna orang yang pertahankan Nabi, bersama dengan Nabi. Tiba-tiba orang yang suka laknat orang ini tidak akan menjadi saksi mempertahankan dan membela Nabi pada hari kiamat. Kerana itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca malam ini nak mengajar saya, nak mengajar tua-tua, nak mengajar anak-anak muda, nak mengajar rakyat negeri Terengganu secara khusus ni. Kita orang yang beriman jangan suka berlaknat. Tidak sepatutnya kita ni celupar, longgar lidah, lembek lidah untuk melaknat seseorang. Patutnya hati kita, lidah kita sibuk dengan berzikir kepada Allah. Falishtighalu bidzikrillah aula. Sibuk dengan mengingati Allah lebih utama. Fa illam yakum fa fis-sukuti salamah. Jika tidak ada sesuatu yang kita nak cakap, kita nak ulah, kita nak sebut, baik diam. Diam tu selamat. Diam selamat. Diam selamat. Daripada kita ulah sesuatu, kemudian kita mengutuk seseorang, kita sebut celaka pada seseorang. Naam, ya, wajib setiap orang Islam afifal lisan. Terpelihara lidahnya. Terkawal lidahnya. Lidah ni tuan-tuan, Allah bahaya. Wahudu ila at-tayyi minal qaul, kata Allah. Wahudu, tunjukilah kepada sesuatu yang baik daripada percakapan. Tunjuk. Malam ni saya nak tunjuk diri saya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tolong share, jangan lupa untuk subscribe Facebook. Kemudian tolong share kepada kawan-kawan. Ya Allah, kadang-kadang orang kita ni tidak suka nak share benda ni. Tak suka nak share benda ni. Tak, Man. Betul tak, Man? Kalau saya tanya Amal, saya tanya Firdaus, saya tanya sesiapa sahaja, kadang-kadang orang kita ni tak suka. Tak suka nak sebar benda-benda macam ni. Saya buat apa benda? Saya tidak rasa semangat nak sebar benda-benda ni. Tak. Semangat tak semangat ni kita nak kena lihat iman kita. Orang yang ada iman, dia akan bersemangat untuk buat amal yang soleh. Kalau kita tidak semangat buat amal yang soleh, termasuk share, termasuk sebar, termasuk semayang, puasa, kita malas rasa. Ingat, sifat orang yang malas-malas ni, semayang tu, orang yang malas dan semayang ni orang siapa? Sifat macam mana? Allahu Akbar. Kerana sifat ni, sifat yang buruk ini kita kena sebarkan kepada ummah agar ummah jangan memiliki sifat ini. Kerana sifat ini boleh merosakkan sebuah masyarakat. Jika rakyatnya mengutuk pemimpin. Tengok pemimpin Perdana Menteri celaka, Perdana Menteri. Jangan. Pemimpin pula mengutuk rakyatnya. Tak? Celaka rakyat aku, kampung aku. Mami tak batuan sok molak nak Tuhan. Jangan. Sabar. Memang kerana manusia yang perlu kita sabar. Jangan. Walla'nu lisyakhsil mu'ayyan. Lagi-lagi kita ni mengutuk seseorang. Si fulan. Kita sebut nama seorang tu. Celaka seorang tu.
celaka si fulan itu, laknat Allah pada si fulan itu, khatrun, bahaya. Malaikat seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah padanya pada syarak kutuk seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun, seperti Haman, ataupun orang yang memiliki sifat-sifat yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. La yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. La'anan mubalagh, maknanya suka sangat, bersangatan sangat, banyak sangat. Wala yakunu la'anun. La'anun, orang-orang ramai yang suka melaknat. Dan banyak laknat. Dia bercakap sikit celaka, sikit-sikit celaka, sikit-sikit celaka. Ngajar kau celaka sungguh. Sangat. Mencelakakan kepada seseorang, termasuk mencelakakan haiwan, mencelakakan benda-benda tumbuh-tumbuhan, jangan. Melainkan sebagaimana yang Allah Ta'ala laknat Allah terhadap orang yang zalim. Kita melaknat orang yang zalim secara umumnya, kerana itu dilaknat oleh Allah. Kita melaknat orang Yahudi, melaknat orang Nasara, melaknat wasilah, orang yang menyambung rambutnya, orang yang meminum arak, orang yang makan riba, orang yang mewakilkan orang lain dalam bab riba, orang yang menulis kerja riba, orang yang menjadi saksi tentang riba, Fir'aun, Haman, ataupun orang yang memang disebut di dalam hadis Nabi, dilaknat oleh Allah. Tapi jangan kita laknat seorang tu si fulan. Melaknat sifatnya, melaknat amalannya, yang disebut ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu la'anun litakthir, bisirah takthir, syufa'a. Tidak boleh menjadi pelindung, penolong, tidak boleh memberi syafaat kepada orang lain pada hari kiamat. Lagi teruk, tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan, tidak ada kelebihan untuk sama-sama berada dalam kelompok yang akan menjadi saksi untuk Nabi SAW pada hari kiamat. Mudah-mudahan memang kita, ayalah kita, seluruh yang mendengar pada malam ini, ayah haji, mokcik, pokcik, anak muda, adik, kakak, siapa sahaja rakyat negeri Terengganu, cuba kita letakkan iman dalam hati kita dan kita letakkan amalan ini dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Cuba kita nak letakkan dalam hidup kita. Jangan kita kata, oh celaka tahun ni kerana COVID. Cuba kita ubah, gunakan bahasa yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku. Doa. Masya Allah. Jika melihat sesuatu yang bala yang datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar sesuatu yang kita rasa teruk, dahsyat, Masya Allah, Masya Allah. Kita melihat sesuatu yang hebat, Subhanallah. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jauhilah. Semalam ataupun 2-3 hari malam yang lepas kita berbicara tentang sifat seseorang yang suka memesongkan, menyelewengkan sesuatu percakapan, perkataan dan penulisan. Malam ini juga kita berbincang tentang keburukan kata-kata yang berbentuk celaka, yang berbentuk kutukan, yang berbentuk laknat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Benar kata Nabi SAW, 2 anggota jika tidak dijaga, membawa seseorang itu ke neraka. Iaitu di antara 2 tulang di pipinya, iaitu mulut. Iaitu di antara anggota yang berada di antara 2 pehanya, iaitu maruah dan kemaluan. Jaga anggota kita. Minta maaf. Semoga kita diselamatkan oleh Allah daripada penyakit yang dahsyat ini. Virus yang sangat terkutuk ini. Yang akhirnya kita akan menjadi seorang yang tidak ada kebaikan di dunia dan tidak ada kebaikan di akhirat. Wa'iyyazubillahi min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Terengganu, negeri Darul Iman. Terengganu, menjunjung hukum Islam. Terengganu, maju berkat sejahtera, bawah panduan umara dan ulama. Modal insan jadi keutamaan, idi ummah bertakwa dan beriman. Semua rakyat, tak kira bangsa agama, mendapat rahmat dari Maha Esa. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis dan panduan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan, IMIX medan informasi